Kita bersua kembali dalam Lensa IPT. Tadi saya dah sebut satu slot berkenaan dengan AUKU. Persoalannya masih relevankah AUKU terhadap mahasiswa? Sebenarnya kerajaan sedia membuat pindaan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dan beberapa peruntukan yang menyekat kebebasan mahasiswa dan pensyarah dijangka akan dimansuhkan. Itu sebenarnya persoalan yang kita nak berikan kepada tetamu kita hari ini, iaitu kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQS. Assalamualaikum. Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Syarul. Alhamdulillah masih segar pada malam hari Datuk. Cakap pasal AUKU ni Datuk, sebenarnya bukan sekarang, daripada dulu jadi. Untuk kita nak mulakan macam mana sebenarnya AUKU ini memberikan wadah untuk pembangunan kepimpinan dalam universiti? Okay, terima kasih Syarul. Seperti mana yang disebut tadi, perbincangan mengenai AUKU ini bukan satu topik baru, telah pun dibahaskan, telah pun dibincangkan oleh golongan masyarakat, terutamanya golongan mahasiswa kita yang memerlukan perubahan demi perubahan, pindaan demi pindaan, dan alhamdulillah pihak kerajaan, pihak kementerian telah pun merealisasikan kehendak ataupun cita rasa yang telah diinginkan oleh mahasiswa kita, terutama pindaan telah dibuat. Tapi apa yang saya ingin katakan pada malam ini, ingin saya kongsikan pada malam ini, tujuan utama mengapa AUKU itu diwujudkan adalah untuk membuat pemantauan, penyeliaan untuk memastikan pelajar-pelajar kita ini berada di landasan yang besar, yang benar, supaya mereka mampu untuk keluar daripada universiti sebagai satu individu yang bukan sahaja mempunyai tahap intelektual yang tinggi, tapi dalam masa yang sama mempunyai bakat yang luar biasa, seperti mana yang dihasratkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi kita pada hari ini untuk melahirkan bakat-bakat. Dan kalau kita lihat pun di dalam dunia pada hari ini, tidak ada satu tempat pun dalam dunia yang wujud tanpa ada peraturan dan undang-undang. So, sama juga dengan apa yang telah kita perkenalkan di peringkat negara kita, AUKU itu diperkenalkan untuk memastikan bahawa perjalanan kita sebagai individu yang bergelar mahasiswa berada dalam keadaan yang betul, supaya agenda utama kita masuk universiti itu untuk menjadi satu insan yang mempunyai daya intelektual yang tinggi dan dalam masa yang sama mempunyai bakat yang diperlukan oleh majikan apabila mereka keluar nanti. Datuk, saya suka bila Datuk cungkilkan satu fakta berkenaan dengan tak ada universiti di dalam mana-mana negara di dunia ini yang tidak ada peraturan. Jadi maksudnya kalau saya dapat rangkumkan daripada jawapan Datuk tu, ibaratnya mahasiswa ni dia buat kerja yang ganas, curi dan sebagainya. Jadi AUKU ni saya rasa lebih kepada kebebasan mahasiswa ini untuk bersuara. Adakah dengan pindaan AUKU bila dimansuhkan tu nanti, kebebasan media ni, kebebasan mahasiswa dan juga keamanan universiti itu akan terancam, Datuk? Saya tidak melihat sedemikian. Saya melihat peraturan, kalau dalam konteks universiti ada AUKU, tapi kita lihat secara umum apa-apa peraturan yang diperkenalkan oleh universiti, oleh pihak kementerian dan sebagainya kepada mahasiswa, bukan tujuannya untuk negatif ataupun untuk keburukan, tapi semata-mata untuk memastikan bahawa mahasiswa ini, graduan-graduan ini boleh membiasakan diri mereka bahawa apabila mereka keluar nanti daripada universiti, maka mereka akan berhadapan ataupun memasuki satu organisasi yang kita kata majikan, dan majikan pada hari ini tidak ada majikan dalam dunia yang memberikan kita kebebasan sepenuhnya untuk buat apa saja. Memang kita akan ada peruntukan-peruntukan. Kita dibenarkan untuk berfungsi berdasarkan peraturan-peraturan yang sebenarnya. Jadi sekiranya kita sebagai mahasiswa telah pun biasa dengan peraturan dan peruntukan, saya rasa tidak janggal kepada kita nanti apabila kita keluar daripada universiti, kita sudah dibiasakan dengan peraturan dan peruntukan. Dan satu lagi perkara yang kita perlu ingat bahawa tidak semua dalam dunia ini yang kita perlukan itu kita dapat, kerana kita juga dihadkan melalui undang-undang dan juga peraturan. Macam kita di jalan raya, sudah pasti kalau boleh saya nak ikut, saya nak membawa kereta ikut suka saya, tapi untuk tujuan keselamatan orang lain dan untuk tujuan keselamatan saya, maka pihak kerajaan memperkenalkan peraturan jalan raya. Lorong begini tidak boleh potong, lorong begini tidak boleh potong dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang tidak suka, tapi tujuannya lah untuk kebaikan. Dan begitu juga AUKU diperkenalkan untuk memastikan bahawa semua pelajar-pelajar menyedari bahawa tujuan utama kita masuk universiti adalah untuk mencapai kejayaan akademik yang baik, dan dalam masa yang sama dapat dicongkilkan bakat-bakat yang diperlukan untuk tujuan graduate employability ataupun kebolehpasaran nanti. Analogi yang sangat mudah untuk difaham. Lorong itu banyak, tapi kita perlu lorong yang betul untuk sampai ke destinasi dengan selamat. Saya percaya juga dalam AUKU ni ada yang berpendapat katanya AUKU ni membataskan
kebebasan, membataskan limitasi mahasiswa itu sendiri dalam universiti ataupun dalam organisasi. Pendapat Datuk? Sebagai ahli akademik, saya pun terlibat dalam bidang akademik di pengajian tinggi ini semenjak tahun 99 lagi, dan kita sekarang lebih kurang 20 lebih tahun. Dan saya melihat dan kita juga telah melihat AUKU ini bukan ditubuhkan semalam, sudah puluhan tahun, dan kita lihat ramai dalam generasi masyarakat kita yang keluar daripada Menara Gading ataupun universiti berteraskan ataupun menggunakan AUKU yang dahulu. Dan kita lihat pada hari ini mereka menjadi insan-insan yang berjaya di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi kalau kita ingin menghukum ataupun menyatakan bahawa AUKU itu akan mengongkong, maka sudah pasti kita perlu ada naratif. Naratif sebelum ini tidak menunjukkan yang sedemikian. Cuma pada saya ia bergantung kepada cara bagaimana saya melihat AUKU itu. Kalau saya melihat AUKU itu sebagai satu tempat, satu peraturan yang boleh menjadikan saya lebih semilang, maka saya akan memperolehi hasilnya sendiri. Tapi kalau saya melihat AUKU itu sebagai menyekat, saya mungkin juga akan mendapat impak yang sama. Itu sebab kalau macam kita pergi Singapura umpamanya, kita tidak dibenarkan untuk meletakkan chewing gum kita di mana-mana. Itu bergantung kepada cara kita melihat. Mungkin orang kata itu satu masalah, tapi pada orang itu merupakan satu kebaikan kerana tidak ada orang yang terkena gam dan sebagainya selepas duduk di tempat-tempat yang itu. Jadi saya melihat itu satu perspektif yang berbeza-beza. Cuma kalau kita nak melihat, saya mengajak mahasiswa semua ataupun masyarakat untuk melihat dalam angle yang positif bagaimana peraturan dan undang-undang yang diperkenalkan selepas kita buat banyak penambahbaikan ataupun perubahan untuk menjadikan kita satu insan yang lebih bermanfaat kepada bangsa negara dan dunia pada masa yang akan datang. Baik Datuk, saya tak nak jadi skeptikal ke arah menolak AUKU ataupun menerima AUKU. Kita kena jadi neutral. Betul. Tapi Datuk, satu soalan, adakah AUKU ini kata menyekat perkembangan pembangunan mahasiswa dalam universiti ataupun pengembangan bakat itu terjejas disebabkan AUKU? Saya tidak melihat sedemikian kerana AUKU yang sedia ada ataupun yang telah pun ditambah baik ataupun yang telah diubah suai dan sebagainya tidak sekali-kali melarang pelajar-pelajar kita untuk meningkatkan kreativiti mereka dalam apa jua sekalipun, dengan syarat ia tidak mengganggu-gugat keselamatan dan ketenteraman orang lain. Dan saya rasa itu merupakan satu ruang yang sangat-sangat besar. So banyak perkara yang boleh dilaksanakan oleh pelajar-pelajar, dan kalau kita lihat apa yang telah dibenarkan oleh pihak kementerian pada hari ini, mereka boleh menguruskan keuangan mereka, mereka boleh untuk berpolitik dan sebagainya. Ini merupakan satu kebebasan yang sangat luar biasa diberikan kepada pelajar, dan kita mahu mereka menggunakan kebebasan itu. Dan saya rasa tidak ada lagi kebebasan yang macam mana yang kita inginkan untuk kita cemerlang. Dengan kalau kita lihat AUKU yang sebelum digubal ataupun yang telah ditambah baik sebelum ini pun ramai yang telah berjaya kerana mereka melihat dalam perspektif yang sedemikian. Pada tambah lagi dengan kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan pada hari ini, sudah pasti saya rasa mahasiswa boleh mengambil kesempatan ataupun peluang sekiranya mereka merasakan AUKU itu pada zaman dahulu menggongkong, pada hari ini sudah dibuka beberapa pintu, dan saya rasa tidak ada isu ataupun persoalan untuk menjadikan mereka sebagai mahasiswa yang lebih hebat. Maksudnya Datuk cakap penubuhan AUKU itu sendiri adalah konsepnya adalah mengongkong, tapi ditambah baik dari masa ke saya semasa. tidak melihat sebab tidak ada peraturan dalam dunia ini yang bersifat statik. Pada mula-mula dibuat disesuai ketika itu, tapi zaman kita berubah dan pihak kerajaan, pihak kementerian bersedia mendengar luahan pandangan mahasiswa. Maka itu sebab kita lihat perubahan demi perubahan telah dibuat kerana pihak kementerian dan pihak kerajaan mengambil kira senario semasa. Kerana tidak ada satu peraturan yang dibina pada tahun 1971 umpamanya akan diguna pakai hari ini kerana perubahan terlalu banyak, dan kita perlu mengambil kira perubahan semasa. Tapi yang paling penting, kita mahu setiap mahasiswa perlu ingat bahawa dalam dunia ini di mana juga kita pergi, peraturan pasti ada, kerana itulah cara dan panduan untuk kita meneruskan kehidupan. Datuk, adakah sebabkan gaya hidup mahasiswa sekarang yang mungkin lebih kepada gadget, lebih kepada digital, menyebabkan kebebasan itu didesak? Kalau kita lihat teori masalah sosial, memang ada yang menyatakan bahawa cara saya bertindak ataupun cara saya berfungsi setiap hari adalah bergantung sejauh mana saya didedahkan dengan senario-senario tertentu dalam masa 3 hingga 6 bulan. So sekiranya saya didedahkan kepada senario kebebasan tanpa limit dalam jangka masa yang sedemikian, saya mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk berfungsi sedemikian. So tidak mustahil kalau kita menyatakan bahawa dalam gadget-gadget yang ada pada hari ini, ramai dalam kalangan mahasiswa terdedah dengan sedemikian, tapi kita juga kena sedar kita perlu berpijak di bumi nyata. Sebab selepas kita berada 3 tahun, 4 tahun di universiti, kita akan masuk ke alam pekerjaan. Dan tidak ada majikan di dunia ini yang menyatakan bahawa anda boleh masuk ke tempat saya, anda boleh buat apa saja.
Kerana setiap organisasi, setiap agensi mesti ada rules and regulation. Kalaupun mahasiswa sedemikian yang mempunyai sifat entrepreneur, nak ingin menubuhkan syarikat, perkara yang pertama mereka akan buat adalah mewujudkan undang-undang dan peraturan. Dan pastinya ini adalah satu didikan asas masa kita berada di universiti, bahawa kita sudah biasa dengan undang-undang dan peraturan, dan bila kita keluar nanti kita tidak rasa kekekok, kita tidak rasa tertekan, kita tidak stres, maka kita akan boleh mampu menjadi seorang pelajar, pekerja yang berjaya ataupun masyarakat kita yang hebat di masa akan datang. Kalau di universiti, kebanyakan KPI di universiti, mereka ingin pelajar-pelajar mereka holistik. Ada sifat soft skill, betul, kemahiran insannya, kepimpinan, pandai bercakap, betul, dan sebagainya. Kalau AUKU ini dimansuhkan ataupun katakan dipinda, apa antara kaedah ataupun senario yang akan berlaku pada masa akan datang? Adakah merancatkan soft Kalau skill? kita tengok the whole AUKU sebab 44 session yang melibatkan dengan mahasiswa only 7 kan, dan telah pun dipinda beberapa daripadanya, dan saya lihat kalau tidak dipinda pun tidak menyekat sedikit pun mahasiswa itu untuk meningkatkan soft skill mereka ataupun akademik mereka dan sebagainya. Dan sekarang ini telah dipinda. Kalau dipinda pun dalam konteks politik umpamanya, kita sebenarnya sebelum dipinda pun kita telah mewujudkan speaker corners, di mana pelajar-pelajar mahasiswa boleh bercakap tentang topik-topik, tapi selagi mana topik-topik itu tidak menyentuh sensitiviti masyarakat, kaum dan sebagainya. So kalau kita nak bercakap tentang soft skill, ia telah pun wujud sejak sekian lama. Itulah kita pun telah menggalakkan pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah untuk mengadunkan antara praktikal hands-on dengan teori. Itu sebab dalam kuliah-kuliah mereka digalakkan untuk buat pembentangan, presentation, kita galakkan mereka untuk menyelesaikan masalah, kita galakkan mereka untuk kerja dalam kumpulan. Ini semuanya untuk meningkatkan daya kreativiti mereka, soft skill mereka, supaya bila mereka keluar nanti, maka wujudlah perkataan holistik itu bukan sahaja hebat dalam akademik, tapi mereka juga hebat dalam soft skill. Baik, saya holistik dan AUKU itu agak bersimpang jauh, tapi kita akan sempang lagi, Datuk. Okay. Lepas ini kita akan berehat seketika dalam Lensa IPT. Masih lagi bersama dengan Datuk Syata dalam topik masih relevankah AUKU. Kita terhenti tadi, Datuk. Holistik dan AUKU tidak akan mampu selari, tidak akan mampu bergerak seiring sejalan, sebaik ibarat bunga di taman. Tapi itu hakikat yang perlu kita terima sebenarnya. Undang-undang dan juga pembangunan sasiah insan itu sendiri perlu ada, sebab ialah untuk kita melahirkan graduan yang bukan saja hebat dari segi hands-on tangannya, hebat dari segi pemikirannya, tapi hebat juga dalam mengikut undang-undang dan peraturan sedia ada. Untuk itu, Datuk, sebenarnya AUKU ini kalau kita tengok 44 section diperuntukkan di bawah AUKU. Saya kira 7 peruntukan berkaitan dengan pelajar, sangat besar berbanding dengan pensyarah. 1 peruntukan saja berkaitan dengan staf. Jadi hal itu sebenarnya holistik dan juga AUKU. Pandangan Datuk bagaimana? Seperti mana yang saya sebut di peringkat awal, AUKU ini tubuhkan untuk membolehkan pihak kementerian untuk mengawal selia universiti-universiti awam yang ada dalam negara kita. Tanpa AUKU adalah sukar bagi kementerian untuk mengawal selia. Itu tujuan utama, dan apa yang kita lihat yang dibincangkan oleh netizen utamanya ataupun masyarakat pelajar adalah yang berkaitan dengan 7 tersebut. Di antara perkara-perkara yang hangat dibahaskan pada satu ketika dulu adalah untuk membolehkan, membenarkan mereka berpolitik dalam dan luar kampus, dan perkara itu telah pun dipindah dan mereka sudah pun mempunyai kebebasan ataupun kebenaran. Cuma saya ingin mengalak mahasiswa semua supaya kita melihat semula tujuan asas mengapa kita datang ke universiti, dan saya tidak melihat sedikit pun AUKU yang wujud pada zaman dahulu ataupun yang telah pun dipindah pada hari ini mengekang kita untuk menjadi seorang pelajar yang bersifat holistik. Saya melihat sebenarnya sebagai pensyarah di universiti juga, kita tidak pernah menghalang pelajar-pelajar kita untuk berbicara, untuk berdiskusi, untuk berbahas tentang apa jua topik ataupun tajuk selagi mana dia tidak menyentuh sensitiviti ataupun menjejaskan keselamatan. Justru
pelajar-pelajar boleh mengambil kesempatan daripada peluang-peluang yang telah diberikan, dan kita juga telah melihat tidak ada satu kes pun kita boleh menyatakan bahawa dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibenarkan, yang telah ditetapkan, maka kita tidak boleh cemerlang. Kerana AUKU yang dibina ini tujuanlah untuk memastikan bahawa tujuan utama kita masuk universiti dapat kita capai. Tujuan utama masuk universiti seperti mana yang disebut oleh Wabi Menteri kita, untuk melahirkan bakat-bakat yang hebat supaya Malaysia ini mampu menjadi bakat tempat hub talent untuk dunia dapat kita capai. Dan untuk membolehkan, ia perlu satu garis panduan, dia perlukan peraturan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini pihak kerajaan, pihak kementerian mendengar luahan daripada masyarakat pelajar untuk dipindah dan sebagainya, dan alhamdulillah telah dipindah. Dan hari ini kita mohon pelajar mengambil kesempatan daripada kebenaran telah diberikan oleh pihak kementerian, pihak kerajaan, untuk membuktikan bahawa kita mampu menjadi satu insan yang cemerlang akademik dan juga cemerlang dalam konteks sasiah tadi, termasuklah soft skill dan sebagainya. Dalam Datuk sebagai orang yang figura yang sangat hebat dalam dunia pendidikan tinggi dalam negara, apa antara senario ataupun perkara yang menjadi bualan sehingga AUKU ini diangkat kembali, katanya sampai membataskan mahasiswa dan sebagainya? Apa antara senario yang berlaku di universiti? Saya melihat mungkin keinginan remaja untuk bebas, dan dia melihat sebarang peraturan yang dikenakan itu menyekat. Sama juga kita sebagai ibu bapa, anak-anak kadang-kadang dia tidak berapa selesa dengan ibu dan ayah kerana ada undang-undang dan sebagainya. Tapi kita kena ingat realiti kehidupan. Seperti mana yang saya sering lagi sebut, di mana-mana organisasi yang kita akan pergi selepas kita bergraduat, tidak ada organisasi yang akan ada tanpa undang-undang dan sebagainya. Dan kadang-kadang organisasi ataupun tempat majikan yang kita bekerja itu mungkin undang-undangnya ketat, mungkin undang-undangnya keras, tapi kita secara umum tidak ada pilihan kerana di situ tempat kita bekerja, dan itu sebab latihan yang diberikan oleh pihak kementerian, pihak kerajaan supaya kita biasakan. Dan saya mohon semua mahasiswa, masyarakat melihat segala bentuk peraturan dan undang-undang dalam konteks yang positif, dan insya-Allah saya yakin kalau kita mempunyai persepsi yang sedemikian, anda tenang, anda suka, dan insya-Allah yang paling penting anda mampu jadi seorang mahasiswa yang hebat akademik, hebat sasiah, dan yang paling penting anda mahu muncul sebagai individu yang mempunyai kemahiran bakat yang luar biasa, seperti mana yang seringkali diperkatakan oleh Wabi Menteri KPT kita. Baik, andai kata AUKU ini kita buat katanya ikut selera mahasiswa, dimansuhkan dan sebagainya, apa antara plan tindakan seterusnya? Apa antara bayangan Datuk apa yang akan terjadi dalam universiti? Seandainya kalau dimansuhkan, apa lagi yang pelajar mahukan sebenarnya? Saya tidak mahu sebab tidak ada, saya yakin sebagai saya juga seorang pakar sosial, dan saya melihat sebagai manusia tidak akan ada satu manusia yang berpuas dengan apa yang ada. Selagi mana ada sahaja peraturan, situlah ada kumpulan-kumpulan golongan-golongan yang tidak berpuas hati. Cuma kita mahu mengubah persepsi kita. Kita perlu belajar daripada sekarang bahawa dalam kehidupan mesti ada peraturan. Dalam kehidupan mesti ada undang-undang. Saya bagi contoh, sebagai umat Islam, kita ada undang-undang. Nak sembahyang mesti ada wudu. Tak ada orang tengok, tapi mesti ada. Kalau tidak, sembahyang kita, solat kita tidak sah. Kita mungkin tidak suka, tapi itulah undang-undang. Sama juga dengan kehidupan, perlu ada undang-undang. Dengan undang-undang itulah kita mampu menjadi seorang insan yang cemerlang. Ya, itu dia sebenarnya. Dan kalau kita tengokkan AUKU ini, saya kira dibandingkan dengan dulu memang banyak kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa, dan saya kira sebagai seorang mahasiswa juga kita perlu ambil pendekatan ini untuk lebih terbuka menerima apa segala kehendak dan juga peraturan undang-undang yang ditetapkan. Dan Datuk selaku figuran yang sinonim juga dengan dunia pendidikan tinggi tanah air, apa antara harapan Datuk terhadap AUKU secara tuntasnya, dan adakah masih relevan atau perlu dimansuhkan atau perlu ditambah baik? Saya melihat kita perlu ada peraturan dan sebagainya, dan alhamdulillah pihak kementerian, pihak kerajaan telah pun melakukan pindaan demi pindaan untuk memastikan bahawa cita rasa mahasiswa dapat dipenuhi. Tapi dalam masa yang sama, yang lagi-lagi penting, mahasiswa perlu mengambil kesempatan daripada peluang-peluang yang telah diberikan oleh pihak kementerian dan kerajaan untuk membuktikan mereka mampu untuk muncul sebagai insan yang cemerlang. Kerana asasnya mereka merasakan bahawa dengan tidaknya berlaku pindaan, mereka tidak boleh menjadi insan mahasiswa yang hebat. Sekarang telah pun dibuka, dan insya-Allah saya harap kita menyambut saranan ataupun kebebasan ataupun fleksibiliti yang diberikan oleh kementerian dan kerajaan untuk membuktikan bahawa kita akan mampu cemerlang. Dan ini adalah cabaran kepada kita untuk membuktikan bahawa apa yang kita kehendaki, alhamdulillah pihak kementerian telah tunaikan. Sekarang tugas kita sebagai mahasiswa untuk buktikan bahawa
kita mampu cemerlang. Satu lagi soalan tak terjawab. Datuk, masih relevankah AUKU? Pertama, adakah masih relevan? Kedua, adakah perlu dimansuhkan? Ketiga, adakah perlu ditambah baik? Pada saya relevan dan kita sentiasa bersedia untuk menambah baik dari semasa ke semasa berdasarkan kepada senario yang berlaku di luar. InsyaAllah. Itu Pihak Kerajaan telah laksanakan sebenarnya. Kita lock maksudnya AUKU belum 100% baik lagi dan perlu ditambah baik. Tapi kita akan... Tidak ada peraturan yang akan 100% perfect kerana masa berubah, suasana berubah dan kita perlu berubah menuju keadaan. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Sattar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Saya perlu stopkan sebab kita dah berada di penghujung slot. Kalau ditambah mungkin kena buat 2 slot untuk Datuk Sattar sebenarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk. Kepada penonton semua, kita akan kembali selepas ini sebab kita ada satu lagi slot berkenaan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.